Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk PRU 15 hingga 1 Bestari Net, rentetan isu tak sebelahi Muhyiddin. Petaling Jaya serbuan agensi anti rasuah pejabat YTL Communications pada Rabu menjadi rentetan terbaru peristiwa terkait bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pada 2011, YTL Communications dianugerahkan projek 1 Bestari Net yang mana dimulakan Muhyiddin ketika menjadi Menteri Pendidikan dalam kerajaan Najib Razak. Meskipun serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sama sekali tidak melibatkan Muhyiddin, namun ia mengundang tanggapan sangat buruk memandangkan projek itu sinonim dengannya, kata penganalisis politik Azmi Hassan. Masalah Muhyiddin bermula selepas PRU 2022 apabila menolak cadangan dikemukakan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Justru menjadikan Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri pada November 2022. 5 bulan kemudian Muhyiddin didakwa salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berkait program Jana Wibawa, inisiatif bagi membantu kontraktor Bumiputra yang dimulakan di bawah pakej rangsangan COVID-19 ketika menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin bekas Perdana Menteri kedua selepas Najib dibawa ke Mahkamah mohon dibicarakan dan mendakwa tuduhan dihadapi berunsur pendakwaan politik. Walaupun berdepan masalah peribadi, Gabungan Perikatan Nasional PN menunjukkan prestasi baik pada PRN 6 negeri Ogos 2023 apabila terus menguasai di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain menang banyak kerusi di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, negeri diperintah Pakatan Harapan. Kepimpinan Muhyiddin dalam Bersatu mula dipersoalkan selepas 7 wakil rakyatnya mengisytiharkan menyokong kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim, sedangkan wakil rakyat PAS kekal setia bersama partinya. Di sebalik apa berlaku, beliau mengumumkan tidak akan bertanding mempertahankan jawatan Presiden Bersatu pada Perhimpunan Agong Tahunan pada November 2023. Sehari selepas pengumuman dibuat, Muhyiddin menarik balik kenyataan tersebut dan menyatakan menerima nasihat isteri bahawa Bersatu kekal memerlukannya untuk kekal sepenggal lagi. Bagaimanapun, ucapan Muhyiddin pada kempen PRK Negeri Ogos lalu menjadi tamparan paling besar di depaninya sehingga membawa kepada pertuduhan di bawah akta hasutan. Sambil mempertahankan kenyataan itu merupakan fakta, namun ia membawa akibat lain selain diheret berdepan pertuduhan di Mahkamah, Istana Pahang sendiri menyangkalnya. PAS kemudian menjarakkan diri daripada Muhyiddin dengan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menyokong titah Tengku Mahkota Pahang supaya Muhyiddin disiasat sambil menegaskan kesetiaan kepada Sultan Abdullah. Namun isu terbaru siasatan SPRM terhadap 1 Bestari Net mungkin tidak menjadi hukuman mati terhadap kerjaya politiknya, kata penganalisis Azmi. Ia tidak meletakkan dalam kedudukan janggal berbanding ucapannya di negeri, katanya kepada FMT, mengambil kira ucapannya terhadap Agong sebelum ini mengatasi kontroversi menyelubungi 1 Bestari Net. PRU 15 hingga 1 Bestari Net, rentetan isu tak sebelahi Muhyiddin. Petaling Jaya serbuan agensi anti rasuah pejabat YTL Communications pada Rabu menjadi rentetan terbaru peristiwa terkait bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pada 2011, YTL Communications dianugerahkan projek 1 Bestari Net yang mana dimulakan Muhyiddin ketika menjadi Menteri Pendidikan dalam kerajaan Najib Razak. Meskipun serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sama sekali tidak melibatkan Muhyiddin, namun ia mengundang tanggapan sangat buruk memandangkan projek itu sinonim dengannya, kata penganalisis politik Azmi Hassan. Masalah Muhyiddin bermula selepas PRU 2022 apabila menolak cadangan dikemukakan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan bersama Pakatan Harapan. Justru menjadikan Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri pada November 2022. 5 bulan kemudian Muhyiddin didakwa salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berkait program Jana Wibawa, inisiatif bagi membantu kontraktor Bumiputra yang dimulakan di bawah pakej rangsangan COVID-19 ketika menjadi Perdana Menteri. Muhyiddin bekas Perdana Menteri kedua selepas Najib
dibawa ke Mahkamah mohon dibicarakan dan mendakwa tuduhan dihadapi berunsur pendakwaan politik. Walaupun berdepan masalah peribadi, Gabungan Perikatan Nasional PN menunjukkan prestasi baik pada PRN 6 negeri Ogos 2023 apabila terus menguasai di Kedah, Kelantan dan Terengganu selain menang banyak kerusi di Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan, negeri diperintah Pakatan Harapan. Kepimpinan Muhyiddin dalam Bersatu mula dipersoalkan selepas 7 wakil rakyatnya mengisytiharkan menyokong Kerajaan Perpaduan Anwar Ibrahim, sedangkan wakil rakyat PAS kekal setia bersama partinya. Di sebalik apa berlaku, beliau mengumumkan tidak akan bertanding mempertahankan jawatan Presiden Bersatu pada Perhimpunan Agung Tahunan pada November 2023. Sehari selepas pengumuman dibuat, Muhyiddin menarik balik kenyataan tersebut dan menyatakan menerima nasihat isteri bahawa Bersatu kekal memerlukannya untuk kekal sepenggal lagi. Bagaimanapun, ucapan Muhyiddin pada kempen PRK Negeri Ogos lalu menjadi tamparan paling besar di depaninya sehingga membawa kepada pertuduhan di bawah akta hasutan. Sambil mempertahan kenyataan itu merupakan fakta, namun ia membawa akibat lain selain diheret berdepan pertuduhan di Mahkamah. Istana Pahang sendiri menyangkalnya. PAS kemudian menjarakkan diri daripada Muhyiddin dengan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menyokong titah Tengku Mahkota Pahang supaya Muhyiddin disiasat sambil menegaskan kesetiaan kepada Sultan Abdullah. Namun isu terbaru siasatan SPRM terhadap Satu Bestari.net mungkin tidak menjadi hukuman mati terhadap kerjaya politiknya, kata penganalisis Azmi. Ia tidak meletakkan dalam kedudukan janggal berbanding ucapannya di negeri, katanya kepada FMT, mengambil kira ucapannya terhadap Agong sebelum ini mengatasi kontroversi menyelubungi Satu Bestari.net. PRU 15 hingga Satu Bestari.net, rentetan isu tak sebelahi Muhyiddin. Petaling Jaya serbuan agensi anti rasuah di pejabat YTL Communications pada Rabu menjadi rentetan terbaru peristiwa terkait bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Pada 2011, YTL Communications dianugerahkan projek Satu Bestari.net yang mana dimulakan Muhyiddin ketika menjadi Menteri Pendidikan dalam Kerajaan Najib Razak. Meskipun serbuan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sama sekali tidak melibatkan Muhyiddin, namun ia mengundang tanggapan sangat buruk memandangkan projek itu sinonim dengannya, kata penganalisis politik Azmi Hassan. Masalah Muhyiddin bermula selepas PRU 2022 apabila menolak cadangan dikemukakan yang di-Pertuan Agong untuk membentuk Kerajaan Perpaduan bersama Pakatan Harapan. Justru menjadikan Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri pada November 2022. 5 bulan kemudian, Muhyiddin didakwa salah guna kuasa dan pengubahan wang haram berkait program